Kita kata nak kurus. Dah kurus belum? Alhamdulillah. 13 hari ada yang menjangkakan dia akan turun 10 kilogram. Ramai angan-angan tu, dia punya angan-angan tu hebat. Tetapi kenapa makin bertambah? Bila puasa dia makin bertambah, bukan makin kurang. Dia makin kurang turun. sekejap tapi kemudian tambah balik, lepas raya naik balik. Tak ada, dia kurang siang, bila naik malam dia tambah. Sebab malam tu dia cover balik apa yang dah hilang pagi tu. Dia kodok betul-betul lah. Betul. Di studio pagi ini kita berbicara dengan Puan Nurul Zaiza Zainuddin, Pengelola Pengarah Kanan Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Puan Nurul datang dengan pinggan yang memberikan indikasi sebenar, indikatornya apakah portion ataupun jumlah saiz makanan yang patut ada di atas pinggan ni kena beli. Boleh buat kat rumah sebenarnya. Jadi kita akan letak betul-betul sini nasinya. Ini nasi. Satu genggam. Lepas tu ikan ikan, protein, ayam seko saja. Boleh. Ataupun ni lepas tu buah satu. Buah dengan sayur-sayuran, separuh pinggan tu kena sepatutnya. Peringatan. Tapi itulah, ini satu pinggan. Jangan buat 3 pinggan pula, sama je tak kurus juga nanti. Puan Nurul, untuk tahun ini sebab kita bincangkan tadi dengan Profesor Datuk Muhaya, fasting month tu jadi festival. Jadi festival makan. Pandangan dari pihak kementerian bagaimana? Okey, yang kita memang nampak trend tu dah ada sejak beberapa tahun ni. Kita tengok orang kita ni bila bersahur tu okey, lepas tu dia berpuasa. Habis dia puasa pukul 5 tu dia dah start dah. Dah start makan apa? Hari pertama nak makan apa? Lepas tu nak makan apa? Bazar mana nak pergi? Bazar Ramadan. Dan bila ke bazar Ramadan tu, itu yang kita kadang kita agak rasa risau tengok cara kita makan, kita beli itu, nak beli ini, nak beli semua ikut nafsu. Semua lorong nak masuk. Semua ikut nafsu makan. Jadi sebenarnya yang kita perlu makan sebenarnya berbuka, walaupun dah berpuasa, kita tak perlu pun ambil dengan terlalu banyak. Sekadarnya saja kadang iaitu mencukupilah dengan mengikut konsep kita lah yang kita ada sekarang. Suku-suku separuh. Jadi kita nampak bila terlalu banyak beli makannya sedikit, kemudian nanti kan melakulah pembaziran. Itu kita tak nak. Ya, kita nak juga optimis bahawa mereka boleh, kita semua ni boleh mengurangkan berat badan dalam tempoh 2 minggu lagi ni. Tapi realitinya apakah yang boleh dilakukan dalam masa 2 minggu ini? Dalam masa 2 minggu ni sebenarnya kalau kita kata bulan puasa ni, kita kena pegang 3 poin penting. Pertamanya, kita kena bijak pilih juadah makanan. Nak kurus ni kan? Bijak pilih. Tanya kami ke apa tu? Kena tanya kat luar sana kan? Kena bijak pilih juadah yang macam mana kita nak. Itu maksudnya selepas buka lah. Waktu berbuka. Berbuka, bersahur. Sama juga. Juadah tu kena penting. Kualitinya kena ada. Kedua, kuantiti. Kuantiti macam mana kita nak. Dan ketiga, makan tu pula mestilah ada waktu yang berperingkat, iaitu sama ada mula dengan sahur kita, kemudian iftar kita. Iftar tu maksud macam Prof Muhaya cakap tadi lah, kita tak perlu makan terus makan banyak. And then after that maghrib, kemudian baru kita dengan makan malam. Dan tarawih, lepas tarawih baru kita nak makan kalau ada lagi sedikit. So 3 benda ni kita kena ikut. Kalau tak kurus lah. Kalau orang rajin masuk maraton, katanya pace yourself lah. Yes, macam saya kata pasal kualiti atau jenis juadah. Kita tengok orang tak kukuh puasa ni sebab apa? Memang dia puasa 10 hingga 12 jam ke 8 jam kan. Tapi apa makanan pertama dia ambil? Semuanya yang tinggi gula. Cendol. Ya, tinggi, betul. Kuih-kuih yang bergula-gula tu. Kek kan. Air, kalau dia dah ada air soda, air gas pula. Lepas tu kopi dikira lain, padahal lain. Padahal sebenarnya semuanya ada penambahan gula lah. Yang tu kita concern. Pandangan Puan Nurul tentang buffet yang disediakan di hotel-hotel. RM170, RM180. Ada hotel RM200.5. Satu kepala. Macam mana-mana. Kalau saya lah, pandangan pribadi saya kena tanya dulu kat situ ada tempat solat tak? Jadi kalau dia boleh duduk kat hotel tu daripada start dia berbuka tu, iftar tu yang makan sedikit, ini dia boleh pergi solat. Ini sampai pukul 10 malam, 11 malam duduk. It's different thing lah. But yang isunya sekarang ni, dia makan terus, meja satu tu penuh, and then dia balik. Kita kena faham perut kita ni sebenarnya, dia berpuasa tak berpuasa, kapasiti untuk dia proses sama. Jadi bila kita ambil terlalu banyak sekali makan, perut tu sendiri dia tak boleh mencernakan dan berlaku pelbagai kesan lah. Dan yang paling penting tu tak kurus lah tu, because makanan yang ada di bazar ataupun di buffet Ramadan ni, kalau kita tengok
dia banyak pelbagai. I'm sure ada sayur, ada buah, ada bud. Mata kita ni, mata bulan puasa ni kan. Dia cari dulu yang mana yang manis, yang mana visualnya yang cantik. Visualnya cantik ni. Yang rare, Kuih, yang jarang. Jarang ada pada bulan-bulan lain dia kata. kan. Padahal masa itulah dia nak makan kan. Tapi sebenarnya boleh dapat before that. Okey. So, itu yang Kita bukan nak menyalahkan anda yang pergi buffet, tidak. Okey, boleh. Tapi macam kita kena ikut saranan lah. Baik, ini kita boleh tunjukkan sedikit antara slide ini overweight populations. Statistik populasi melebihi berat badan. Asia. Ini di Asia Tenggara ya. Okey. Dan 44.2%. Malaysia diikuti oleh Thailand. Dan Dia bukan cute dia perbesar kat sini. Okey, jom kita kurus kali ni. Jadi kita nak minta puan untuk bantu ramai orang untuk kurus. Okey. Jadi apa menu untuk sahur, apa menu untuk berbuka puasa? Okey. Yang pertama, yang macam saya kata tadi, kurangkan gula. Gula. Additional gula, semua makanan gula tu. Tapi kalau boleh satu hari tu, dia berpuasa tu biar 1 gelas minuman manis saja dengan 1 sudu gula is already enough. Tukarkan makanan manis ni kepada buah-buahan. Buah-buahan is natural gula kan. Kemudian dari segi saya kata tadi, kuantiti banyak mana makan. Kita ikut konsep pinggan suku-suku separuh. Walaupun lah pelbagai lah kiri kanan semua rasa makan macam-macam, makan dulu sepinggan. Sepinggan tu which is ada suku nasinya ataupun mie ke. Suku nasi. Ramai orang marah tu. Kena cuba dulu. Kita kena cuba dulu. Kemudian ada suku dia punya dengan proteinnya, and separuh kita kena tambah dengan sayur-sayuran. Boleh ditambah tapi kita kata habiskan dulu yang sepinggan ni. Buat makan dengan lebih tertib lah. Bila habis then kita akan makan lagi lah sekiranya perlu. Sahur yang mengenyangkan apa ya? Okey. Kemudian bila kata waktu makan sahur jangan skip. Nak kurus sahur mesti kena ada supaya kita badan kita boleh regulate lebih elok Jadi sahur yang sebaik-baiknya pun sama, dia mesti seimbang dan ada konsep suku-suku separuh. Kalau kita kata tak nak nasi, nak oats, okey boleh, but mesti ada proteinnya, mungkin susu, dan ada sayur dan buah-buahannya, salad mungkin dengan buah. It's good enough. Dan masa iftar cukuplah sekadar 2-3 biji kurma, dan kurma pun saya nak bagi tahulah seboleh-bolehnya cari yang kering lah, betul-betul kering, which is much better lah. Yang kering. Yes, yang lebih baik lah kita kata dari segi kandungan gulanya tu. Kemudian kita nak 1-2 kuih air cukup. Dan malam lepas bermaghrib ambil nasi, sepinggan nasi. Sepinggan dulu. Kalau kata lapar, cakap dengan hati, sabar ni bulan puasa ni, dugaan kan. Habis 1 pinggan, rasa nak makan lagi, ambil dulu buah atau sayur. Nak kurus ni, nak kerja pasal ni. And then lapar lagi rasa. Then you top up with the protein lah, ikan ke apa. And then rasa lapar lagi, barulah you take the sepinggan. So ini kaedah kita untuk makan lebih tertib lah. Sometimes makan terlalu laju pun menyebabkan kita rasa sepinggan tak cukup. Kena telefon WhatsApp Puan Nurul hari-hari. Menu saya hari ni apa. Tapi sekarang ni Reha, perasan tak yang viral yang tentang kalau waktu sahur tu susu kurma tu? Okey, susu kurma. Macam mana pihak? Okey, kalau kita kata susu is memang bagus, kaya dengan protein, kalsium, dia memang sumber tenaga yang bagus. Dan kurma itu sendiri pun memang bagus. Memang kalau saya lebih menyarankan kalau kita nak buat, biarlah kita buat sendiri lagi baiklah. Dan pilihan susu atau kurma ni kalau kata nak kurus, ambil yang kurang low fat lah, rendah lemak. Dan dengan kurma, it's a good. Dan pastikan ada sikit sayur lah. Sebab kalau minum tu saja kita nampak tak, dia tak balance ikut konsep pinggan kita suku-suku separuh ni. Jadi at least ada salad sikit untuk kita top up for pagi itulah. Sebab kalau bulan bukan puasa, bukan bulan Ramadan, badan ni pun dah mempunyai masalah untuk memproses untuk tempoh yang panjang bila kita makan sepanjang hari. Ini kan pula bila 10-12 jam itu dia stop sekejap dan kemudian kompres malam. Betul. Itu yang kita nak orang faham macam bulan Ramadan bukan bulan untuk pesta makan. Sebenarnya sama juga macam aktiviti lain dalam bulan Ramadan ni, kita nak meningkatkan amalan kita. Jadi sebenarnya kita kena ubah balik kita punya mindset. Bulan puasa ni buka kena makan macam-macam. Tak. Sebenarnya kita kena balik pada asal, kita makan dengan secukupnya sekali, sekadarnya saja. Itulah kebaikan untuk tubuh badan lah, amalan untuk badan kita sendiri. So kalau orang rakyat Malaysia boleh buat, insya-Allah lah. Dengan itu gula kurangkan, minyak kurangkan, lemak kurangkan, dan makan mengikut suku-suku separuh, kita boleh kurus. Ada jenis menu yang disarankan oleh pihak KKM? Ada rujukan? Rujukan, kalau kita kata kita boleh pergi ke portal lah, nutrition, lepas tu. Tapi yang pentingnya
kita kata seimbang. Seimbang. Inilah, tak nak makan nasi hari ni nak tukar pasta pun boleh. Baik, mesti kena ada protein dia, kena ada sayur atau buah-buahan pun kena ada lah. Setiap hari kena timbang lah kalau ikut menu ni, insyaAllah. Boleh. Baik. InsyaAllah. Terima kasih Puan Nurul. Terima kasih Dan banyak. juga anda boleh terus ke laman web Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengetahui lebih lanjut dari segi tip penjagaan makanan dan juga tip kesihatan. Tapi itulah yang penting bukan sekadar pada bulan Ramadan saja dan terus. Ya, betul Ustaz. Yang penting juga sebenarnya saya harus ingatkan kita semualah, termasuk saya ni, kadang bulan puasa ni bukan berarti kalau kita nak sangat kurus bukan berarti kita halang diri kita daripada makan. Ya. Ada yang sanggup tak makan ni sebab nak kurus. Makan ambil boleh. kesempatan, makan sikit-sikit je, manja-manja je dia kata. Ya, tapi ada statistiknya, ada cara pengambilannya. Terima Okey, kasih sekali Puan terima Nurul. kasih. Kita ingin ke persiapan. Satu lagi persiapan ni. Persiapan ni dah yelah dah Fashion, masuk 2 fashion. minggu ni adalah yang berfikir-fikir nak buat Warna perancangan apa? awal. Tak Tak tahu tahu lah, saya lagi. tak tahu Okey, lah saya tak beli ke tak tahun ni. Macam tahun lepas punya, 3 tahun lepas muat lagi kan. Jadi sebab Okey. saya tak tambah. Nanti kita ada pada tetamu kita ada penampilan artis istimewa juga hari ini. Kita jumpa selepas ini, kita berjeda seketika.